إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dini haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulliha musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengejarkan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah setiap kamu melihat dan memerhatikan apa yang telah kamu sediakan untuk menghadapinya hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudaraku sidang Jumaat sekalian, Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan daripada Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Al-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, agama itu nasihat. Kami berkata, bagi siapa? Sabda Nabi SAW, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, dan bagi imam kaum muslimin, dan bagi orang ramai mereka. Pada hadis tersebut Rasulullah SAW menerangkan perkara yang berkenaan nasihat dan agama. Kata Rasulullah SAW, agama itu adalah nasihat. Kenyataan Nabi SAW mencetuskan pertanyaan daripada para sahabat, kerana mereka ingin mengetahui kepada siapakah nasihat itu dalam hubungan dalam agama. Pertamanya Rasulullah SAW menjelaskan bahawa nasihat bagi Allah Subhanahu Taala yang bererti, pertama, beriman kepadanya menurut pengertian yang sebenar tanpa mensyirikkannya dengan sesuatu yang lain. Kedua, melaksanakan setiap titah perintahnya serta meninggalkan setiap larangannya. Ketiga, mensyukuri setiap nikmat yang dikurniakannya dengan menggunakan setiap nikmat pada jalan Allah yang diredainya. Keempat, mengagungkan serta memuliakan nama, zat dan sifat Allah Subhanahu Taala. Jangan membiarkan namanya atau zatnya atau sifatnya dicaci, dihina dan dipelekeh-lekehkan. Bangkit mempertahankan nama Allah di saat ada pihak yang cuba menghina dan merendah-rendahkan keagungannya. Yang kelima, perbuatan mencela dan menghina Allah Subhanahu Taala merupakan satu bentuk perbuatan kufur. Ibni Qudamah menyebutkan, sesiapa yang mencaci atau menghina Allah Subhanahu Taala, maka dia telah kafir, sama ada dia melakukan dalam keadaan bergurau ataupun tidak. Keduanya, Rasulullah SAW menyebut nasihat bagi kitabnya ialah, yang pertama, beriman dengan isi kandungan Al-Quran dengan tidak meraguinya walau sedikit pun. Yang kedua,
berusaha mempelajari Al-Quran sehingga benar-benar mahir dan memahaminya. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai kitab bacaan harian dan sebagai panduan serta rujukan dalam kehidupan. Sabda Nabi SAW, "Iqra'u Al-Quran fa innahu yaqti yawmal qiyamah syafi'an li'ashabih." Maksudnya, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Setelah kita mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik, maka ajarkanlah Al-Quran kepada orang lain agar mereka juga mampu membaca Al-Quran sebagaimana kita. Nabi SAW, "Khairukum man ta'alama Al-Quran wa 'allamahu." Maksudnya, sebaik-baik kamu ialah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada manusia. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, nasihat yang ketiga adalah untuk Rasulullah SAW, iaitu yang pertama, membenarkan risalahnya, beriman dengan semua perkara yang didatangkan oleh baginda, sama ada melalui Al-Quran ataupun As-Sunnah. Yang kedua, seterusnya mencintai dan mengasihi baginda Nabi SAW dengan sepenuh jiwa dan raga kita. Ketiga, adapun selepas daripada kewafatan baginda, maka kita semua dituntut untuk mengkaji sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, berakhlak serta beradab dengan akhlaknya. Keempat, begitu juga menolak dan menentang setiap tuduhan jahat yang dilemparkan oleh musuh-musuh Islam terhadap kepribadian Rasulullah SAW. Yang kelima, mencintai mereka yang mencintai baginda dan memusuhi mereka yang memusuhi baginda SAW. Seterusnya, baginda menyebut nasihat untuk para imam muslimin. Yang dimaksudkan dengan imam muslimin ialah para pemerintah umat Islam dan sesiapa sahaja yang dilantik oleh mereka, termasuk juga dalam pengertian imam muslimin ialah para ulama. Nasihat untuk golongan ini ialah, pertama, hendaklah kita menyukai serta menyokong kebaikan dan keadilan. Mereka bukannya kita mencintai mereka kerana kepentingan peribadian mereka ataupun untuk kepentingan kepribadian kita. Bahkan apa yang kita mahukan ialah kebaikan ummah berada di bawah kepimpinan mereka yang adil dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, nasihat buat mereka juga bermakna kita menolong mereka selama mana mereka berada dalam landasan kebenaran dan membetulkan mereka jika sekiranya mereka lari dari jalan yang sebenar. Sejarah menceritakan bagaimana Rasulullah SAW sendiri beberapa kali sepanjang hayat baginda menerima teguran dan nasihat daripada para sahabat. Sekalipun baginda adalah seorang pemimpin yang agung dan dipandu oleh wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, yang terakhir, kata Nabi SAW, nasihat untuk sekalian kaum muslimin, iaitu dengan memberi tunjuk ajar dan nasihat kepada mereka demi kepentingan serta kebaikan akhirat dan dunia mereka. Apa yang menyedihkan ialah umat Islam hari ini memandang remeh di dalam melaksanakan hak an-nasihah terhadap saudara Islam yang lain, khususnya dalam masalah bekalan mereka menuju ke akhirat. Menjadi tugas kita untuk memperbetulkan apa yang tidak betul dan memperelokkan apa yang tidak elok. Itu dengan an-nasihah akan berperanan dalam masyarakat Islam sebagai penutup keaiban, menyekat kepada kecacatan, pencegah kemukaran serta melahirkan kebaikan dan keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun, seseorang itu hendaklah memberi nasihat dan menegur saudaranya secara rahsia.
Kerana sesiapa yang menutup keaiban saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup keaibannya. Sementara sebahagian ulama berkata, sesiapa yang menegur saudaranya dengan sesuatu perkara yang hanya diketahui olehnya dan saudaranya sahaja, maka itu adalah nasihat. Sesiapa yang menegur saudaranya di khalayak ramai, maka sesungguhnya itu mengaibkannya. Dalam sesebuah masyarakat itu ada pelbagai golongan yang masing-masing dengan tanggungjawab sendiri. Ada imam, yakni pemerintah atau kerajaan yang mesti dipatuhi. Ada pemimpin-pemimpin yang diikuti. Ada ulama-ulama yang dituruti dan diteladani dan saling menasihati, dan ada rakyat jelata yang mentaati. Maka semuanya perlu kepada nasihat menasihati, hormat menghormati, dan sayang menyayangi, agar hidup kita diberkati dan dirahmati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Maksudnya, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul, yakni agama Islam, dan memberikan berita yang menggembirakan orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh, bahawa mereka beroleh pahala yang besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fayawfazal mustaghfirina wa janajatat taibin. Allahumma shalli wa sallim سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور حق وإيمان وهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول وخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلد أمينا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا أمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن مرحوم السلطان بدلي شاه ووليا عهده دوليا teramat mulia Tunku Syarafuddin Badli Shah Ibni Aminul Karim Al-Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma wafiqhum lisadad wa aslih bihim bil ibad wal bilad wal ali
واجعل التقوى لهم غير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمته يزدكم واسأله من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة